Okey, Mas. Bolehlah kita mula sekarang insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dalam ibadat dan ketaatan kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamin bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamin bil khair. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, syukran jazilan khairul jaza ila ra'isatil majlis. Terima kasih diucapkan kepada sahabat muslim majlis, Dr. Hidayah, yang seterusnya yang dikasihi, yang dirahmati, yang diingati sahabat-sahabat perkongsian ilmu taman-taman syurga pada petang ni, insya-Allah. Jadi semua sihat ke belaka? Jika sihat, tahiyat satu. Nak bagi gerak sikit jari jemari tu. Okay, jika sihat, tahiyat satu. Kalau tak tahiyat satu tu maksudnya semua tak sihat lah. Okay, InsyaAllah, Alhamdulillah, sihat-sihat belaka. Harap masing-masing dah makan tengah hari. Mungkin ada yang makan nasi kandang, mungkin ada yang makan nasi minyak, nasi hujan panas dan sebagainya. Walau bagaimanapun, semua itu adalah atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena bersyukur dengan nikmat iman, Islam, kesihatan dan masa lapang. Allah bagi ruang dan peluang untuk kita bertemu. Allah bagi ruang dan peluang untuk terus kita menggunakan masa dan masa kosong, masa lapang, dan juga masa muda belia kita ataupun masa sihat kita dengan kita menggunakan sebaik-baiknya dengan menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, selagi mana seseorang itu berada dalam majlis ilmu, ia sebagaimana duduk di dalam taman-taman syurga. Satu. Yang keduanya, apabila kita duduk di dalam majlis ilmu, kita akan sentiasa dinaungi dan didoakan oleh para malaikat dan juga seluruh isi alam. Dan kita doakan moga-moga dengan kehadiran online perkongsian ilmu kita pada petang ni dikira sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan surah yang seterusnya, iaitu surah An-Nas. Tetapi sebelum itu, sebagaimana kelas-kelas ataupun kuliah yang lepas, kita dah bincangkan berkenaan dengan tanda-tanda isim. Dan hari ini saya akan kongsikan satu lagi tanda isim yang terakhir sebelum kita masuk kepada tanda fi'il dan juga huruf. Dan insya-Allah mungkin kuliah yang ke depan kita akan terus masuk untuk tanda fi'il dengan huruf. Fi'il dengan huruf ni tak banyak macam isim. Sebab dalam Al-Quran ni banyak yang menunjukkan adalah lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kata isim. Jadi untuk hari ini yang saya akan kongsikan salah satu tanda isim yang seterusnya, iaitu yang ke berapa Yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Yang kelima. Saya ulang sekali lalu, sebagaimana yang lepas kita bincangkan berkenaan dalam bahasa Arab, ada 3 jenis dalam bahasa Arab, iaitu 3 kategori. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, yang pertama disebut sebagai isim, fi'il, yang kedua isim, dan yang ketiga adalah huruf. Yang sebelum-sebelum ni kita bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri ataupun tanda-tanda isim. Dan hari ini kita akan bincang yang tanda yang kelima ataupun yang terakhir. Yang lepas kita bincangkan sekali lalu, saya ulang sekali secara ringkas, tanda-tanda isim yang ada dalam Al-Quran, dan kebanyakannya yang saya kongsikan ialah perkataan-perkataan yang banyak kita guna dalam sehari-harian. Maksudnya perkataan-perkataan yang sebenarnya, rupa-rupanya kita ingat itu bahasa Melayu, tak. Rupa-rupanya itu bahasa Arab, bahasa daripada Al-Quran. Contoh, isim tanda yang pertama itu kata nama. Ada 9 jenis nama khas, saya tak akan ulang. Contoh, kata nama dalam Al-Quran, contoh disebut perkataan Adam. Dalam bahasa Melayu pun kita sebut Adam, dalam bahasa Arab pun kita sebut Adam. Tanda yang kedua iaitu huruf di dalam Al-Quran yang ada tanda huruf ta marbutah. Contoh, dalam bahasa Melayu kita sebut rahmah, ra,
Ha, mim, ta marbutah. Rahmat. Dalam bahasa Melayu kita sebut rahmat. Dalam bahasa Arab pun kita sebut rahmat. Dalam Al-Quran pun sebut rahmat. Maka itu juga menunjukkan kepada isim. Yang ketiga, tanda yang ketiga iaitu tanwin. Iaitu dua tanda di atas, dua tanda di bawah ataupun dua tanda di hadapan. Contohnya, kitabun. Kita sebut kitab. Kan? Dalam bahasa Arab pun sebut kitabun. Kitab. Dalam Al-Quran pun sebut kitab. Kitabun. Yang keempat, alif lam ta'rif ataupun kita sebut alif lam. Contoh tersebut az-zikru. Kan? Az-zikru. Zikir. Dalam bahasa Melayu pun tersebut zikir. Dalam Al-Quran bahasa Arab pun kita sebut zikir. Rupanya kita dah banyak menggunakan bahasa Arab. Okey, huruf yang seterusnya, tanda yang seterusnya yang saya akan kongsikan iaitu tanda-tanda isim dalam Al-Quran yang kita boleh tengok dan kita boleh lihat iaitu huruf jar. Okey, huruf jar ni apa? Bukan jak lah. Jak tu yang kita minum air tu. Kalau sebut jak. Ni jar. Iaitu huruf jar, jim, ra. Okey, huruf jar, bahasa mudah dia adalah huruf jar adalah huruf yang apabila kita berjumpa dengan dia berbaris kasrah ataupun berbaris di bawah. Dan huruf jar dalam bahasa Arab ada 9. Tetapi yang saya nak kongsikan hari ini hanya 8 huruf jar yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran apabila kita berjumpa dengan huruf jar, nanti saya akan sebutkan apa huruf jar tersebut, ada 8 ini, apabila kita berjumpa dalam Al-Quran huruf jar ini, maka selepas huruf jar, kita akan baca dengan baris kasrah. Rupanya kita tahu, kenapa kita baca baris kasrah? Tak tahu sebab memang awal-awal baca Quran tu, kenal Quran memang baris kasrah. Ini yang kehebatan Al-Quran. Sebab tu bila kita jumpa huruf jar, selepas huruf jar, dia wajib dan kita akan baca dalam keadaan baris kasrah. Okay, contoh yang pertama. Saya bagi huruf jar yang pertama iaitu perkataan min. Min, kita tengok dalam surah Al-Lail ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Okey, mana huruf jar dia? Min. Okey, ni huruf jar dia. Okey, saya warnakan. Okey, min huruf jar. Saya besarkan sikit. Mungkin jelas ke? Nampak ke? Takut saya tak nampak, bagi tahu Okey, tengok dalam ayat Quran ni surah Al-Lail ayat 19. Min ni'matin. Min adalah huruf jar. Okey, lepas huruf jar kita nampak perkataan apa? Ni'matin. Okey. Okey, huruf yang terakhir tu ni'matin kita baca dalam keadaan baris kasrah. Kasratain di bawah. Jadi kenapa kita baca baris kasrah? Walaupun kita tahu memang dalam Quran tu dah azali baris kasrah, ya. Tetapi sebab sebelum dia ada baris ataupun ada huruf jar. Maksudnya bila kita baca min ni'matin. Okay? Jadi huruf ta marbutah ni akan berbaris di bawah. Sebab tu huruf jar bila kita berjumpa dalam Al-Quran, automatik kalimah selepas dia akan berbaris di bawah atau berbaris kasrah. Contoh yang kedua, dalam surah Al-Masad ayat 5. Fi jidiha hablum mim huruf jar. Masadin. Bila kita waqaf kita sebut masad. Maka masadin huruf dal ni berbaris di bawah sebab sebelum dia huruf jar. Okey. Ni huruf jar yang pertama, min. Huruf jar yang kedua, ila. Okey, lepas jumpa ila, mesti kalimah seterusnya akan berbaris kasrah. Contoh pada ayat Ghafir ayat 15. Idh tud'auna ilal imani. Ila kat sini. Ila huruf jar, ila. Okey. Imani. Maka imani ni dekat belakang tu berbaris kasrah. Kenapa baris kasrah kita baca baris kasrah? Sebab sebelum dia berjumpa dengan huruf jar iaitu ila. Okay. Boleh? Okey, huruf jar yang ketiga an. Tadi apa dia? Min, yang kedua ila, yang ketiga an. Okey, an kita tengok contoh dalam surah Al-Anfal ayat 33.
4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yasudduna 'anil masjidil harami. Ani, an ataupun ani pun boleh, an pun boleh, ani pun boleh. Ani huruf jar, al masjidi di dekat belakang berbaris kasrah. Maka sebab itu kita tak boleh baca masjidah ataupun masjidu, tapi masjidi. Rupanya ada sebab berbaris di bawah sebab berjumpa dengan huruf jar. Okey, yang keempat, huruf jar yang keempat, ala. Ala. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum ala huruf jar. Kata ke ikati? Ikati. Kan? Dia boleh baca dua dalam keadaan malaikata ataupun ikati. Lebih afdal apabila berjumpa dengan huruf jar, maka ia akan baca dengan baris kasrah. Alal malaikati. Sebab sebelum dia ada huruf jar iaitu ala. Okey, yang kelima, huruf jar yang kelima iaitu fi. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Fi huruf jar. Ar-rizqi. Qi huruf qaf kat belakang berbaris di bawah ataupun baris kasrah. Mudah kan? Yang paling penting kita tahu huruf-huruf jar sahaja. Kan kita kena ingat ataupun kita tahu huruf jar. Okey, yang kelima itu fi. Yang keenam, huruf jar yang keenam ka. Huruf ka. Huruf kaf kan, ka. Contoh dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Nafsin. Saya tak ingat dalam surah apa ni. Saya tak ingat surah nanti saya jumpa. Okey, surah Luqman. Surah Luqman ayat 29 yang ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka ni. Ka dekat sini, apa huruf ka? Ka nafsin. Huruf sin dekat belakang berbaris kasrah atau baris di bawah. Ka dekat sini. Wa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin. Sin di belakang berbaris di bawah sebab sebelum dia berjumpa dengan huruf jar. Okey. Yang keenam, seterusnya huruf ba. Okey, huruf ba contoh dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man atallaha bi khalbin. Bi dekat sini huruf bi, huruf jar. Qalbin. Maka ba di sini di belakang tu berbaris kasrah. Sebab sebelumnya berjumpa dengan huruf bi ataupun huruf ba. Okey, dan yang ke-8 iaitu la ataupun li, huruf lam. Huruf lam adalah salah satu juga daripada huruf jar. Contoh dalam surah Yusuf ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi li huruf jar ghaibi. Nampak tak huruf ba di bawah yang ada tu ghaibi berbaris di bawah. Maka ghaibi bi ini berbaris di bawah sebab berjumpa dengan huruf lam, dan huruf lam adalah salah satu huruf jar. Maka dalam Al-Quran apabila kita berjumpa dengan 88 huruf jar ini, maka selepas dia kalimah tu akan berbaris di bawah, sama ada bawah baris satu kasrah ataupun kasratain, iaitu dua baris di bawah. Sekali lagi saya ulang, huruf jar tersebut ada apa dia? Iaitu min, ila, an, ala,
fi, ka, bi ataupun huruf ba dan juga lam. Maka ini yang menunjukkan kepada huruf jar. Jadi dalam Al-Quran apabila yang huruf isim tu bukan huruf jar ni ya. Bukan huruf jar ni, yang isim tu adalah selepas dia. Huruf yang selepas dia. Kalau contoh kat sini min huruf jar, ni'mati ni yang isim. Kalau ini min masad, min ni huruf jar, masad ini yang isim. Ila ni huruf jar, imani ni yang dikatakan isim. Maka itulah tanda-tanda yang kelima bagi tanda kategori isim. Okey, ada soalan yang nak ditanyakan ataupun sebarang pertambahan sebelum kita masuk kepada perkongsian surah yang seterusnya iaitu surah An-Nas. Okey, kalau jelas dan faham mungkin boleh type 3. Jelas dan faham boleh type 3 untuk kita proceed ke perbincangan surah An-Nas. Okay, jika ada soalan ataupun pertambahan dialu-alukan, jika jelas dan faham untuk kita proceed pada perkongsian yang seterusnya iaitu surah An-Nas, maka boleh type 3. Okay, Alhamdulillah masing-masing jelas berkenaan dengan tanda isim dan insyaAllah kelas yang hadapan saya akan kongsikan. Ini maksudnya dah habis bagi 5 tanda isim yang ada di dalam Al-Quran yang juga dalam bahasa Arab yang kita boleh capai ataupun kita boleh tengok. Sebab dalam Al-Quran kebanyakannya perkataan-perkataan yang kita baca kebanyakannya adalah menunjukkan kepada isim. Dan yang saya bincangkan sepanjang 3 minggu kelas ini adalah perkataan-perkataan yang biasanya kita menggunakan dalam perkataan-perkataan sehari-harian, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita akan teruskan perbincangan yang seterusnya iaitu surah An-Nas. Sebagaimana yang lepas kita dah bincangkan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, iaitu surah yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat dan keadaan. Okay. Pada tempat dan keadaan. Maksudnya kita minta perlindungan kepada Allah Taala pada tempat. Tempat maksudnya apa? Tempat kita minta Allah tempat di mana-mana sahaja tempat. Kalau keadaan maksudnya waktu siang, waktu malam kan dalam surah Al-Falaq yang lepas kita minta perlindungan kepada Allah pada waktu subuh, pada waktu siang, pada waktu malam dan sebagainya. Pada yang seterusnya juga kita akan sambung yang surah yang seterusnya iaitu yang disebut juga sebagai Al-Mu'awwidhataini, iaitu dua Mu'awwidhataini selain daripada surah Al-Falaq iaitu surah An-Nas. Okey, di mana surah An-Nas ini ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Jom kita baca sama-sama untuk mendapat pahala bersama-sama membaca surah An-Nas. Moga-moga Allah akan memberi pahala dan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Okey, kita baca sekali lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua. Malikin nas. Ayat yang ketiga. Ilahin nas. Ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Ayat yang kelima. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Huruf jar tu kata hubungkan. Ya, betul. Boleh baca. Ya, betul. Huruf jar tu adalah kata hubung. Okey. Daripada surah An-Nas ini saya sambung. Surah An-Nas ini ada 6 ayat. Kita akan tengok satu persatu. Rupa-rupanya bila kita tengok surah An-Nas ini ada beberapa perkataan kalimah yang sama maksudnya ataupun yang berulang pada surah Al-Falaq yang lepas yang kita kongsikan. Okey, kita cuba tengok satu persatu. Ayat yang pertama, Qul. Qul. Okay, kat sini ada 5 kalimah. Kalimah yang pertama iaitu Qul. Qul yang lepas pun kita dah bincang iaitu Qul. Maksud katakanlah. Qul di sini menunjukkan kepada siapa? Ya Muhammad wa ummatun Muhammad. Iaitu Qul ini menunjukkan kepada katakanlah kepada siapa? Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Qul. Katakanlah.
a'udzu. A'udzu. A'udzu bermaksud sekejap, tak. Okey, a'udzu. Ini menunjukkan kepada aku ataupun saya seorang. A'udzu. Aku berlindung. Kalau ramai berlindung disebut apa? Na. Kita mulakan huruf na. Na'udzu. Kan? Kalau seorang a'udzu. Kalau ramai ataupun ramai kita sebut na. Na'udzu. Kalau yang minta perlindungan tu seorang lelaki, mu'awwidzu. Kalau yang minta perlindungan tu seorang perempuan, mu'awwidzah. Kan? Daripada perkataan yang sama, awa, ain, waw, za. Tetapi boleh dicabangkan dengan beberapa perkataan dan maksud yang lain. Itu kehebatannya perkataan-perkataan Al-Quran dan juga bahasa Arab yang boleh dipecahkan, dicabangkan kepada 12 cabang. Jadi di sini a'udzu, aku berlindung. Yang ketiga, bi. Bi. Tadi apa ada perkataan bi? Masa tak? Iaitu huruf jar. Kan? Kan? Kita belajar tadi. Lepas huruf jar, dia mesti berbaris kasrah. Sebab tu kita baca birabbi. Kita baca birabba ataupun birabbu, tapi kita baca birabbi. Sebab bi adalah huruf jar. Maka bi dengan. Rabbi iaitu pemilik. Pemilik ini menunjukkan siapa? Iaitu Allah yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan kita. Semuanya menunjukkan kepada pemilik. Okay, dengan pemilik iaitu Allah. Pemilik siapa? Iaitu pemilik An-Nas, iaitu menunjukkan kepada An-Nas ni apa? Iaitu manusia. Manusia siapa? Iaitu kita, makhluk Allah. Sebab itu daripada perkataan An-Nas, daripada 3 perkataan, iaitu alif, nun, sin. An-Nas, manusia. Daripada perkataan An-Nas menjadi perkataan insun. Baris lain. Daripada perkataan alif, nun, sin menjadi perkataan insun, iaitu lembut ataupun insan. Kita sebut perkataan insan kan. Bahasa Arab tu insan. Ataupun kita sebut Anis. Kan Anis. Nama apa? Nama Nurul Anis. Anis maksudnya apa? Iaitu baik. Daripada perkataan Nas ni juga. Ataupun Anisah. Anisah. Seorang perempuan yang baik. Kalau orang Arab, dia nak panggil seseorang perempuan, dia tak tahu nama, dia panggil ya Anisah. Ya Anisah. Kalau kita orang Melayu kita sebut Mek ke apa lagi kita sebut. Mek lah kan, selalunya kalau Mek lah kan. Maisat Mek kan, kalau orang tak sebut. Kalau lelaki orang panggil Awang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia nak panggil dengan seorang perempuan gadis muda, dia tak tahu nama, dia panggil ya Anisah. Kalau lelaki dia akan panggil ya Ahmad. Ya Ahmad. Padahal orang tu bukan nama Ahmad pun. Itu adat-adat sehari-harian dalam kalangan orang Arab. Jadi Anas ini menunjukkan kepada manusia. Maka ini menunjukkan perkataan bahasa Arab yang saya sebutkan tadi, walaupun secara asalnya satu perkataan tapi boleh dicabangkan dengan banyak makna dan banyak maksud. Maka sekali lagi saya ulang, qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi, dengan, Rabb, iaitu pemilik, iaitu Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Siapa dia? Iaitu An-Nas, iaitu manusia. Okey, kalau kita tengok perbezaan dalam surah Al-Falaq yang lepas, kita minta perlindungan kepada Allah dalam keadaan tempat dan keadaan. Maksudnya tadi saya sebut, tempat dan keadaan kita minta ke Allah pada waktu siang, pada waktu malam. Tetapi dalam surah An-Nas ini kita lebih mengkhususkan kepada kita minta perlindungan kepada Allah dalam erti kata lebih spesifik kepada kita minta perlindungan daripada sifat manusia itu sendiri. Secara khusus kepada manusia. Okey, kita minta kepada Allah perlindungan daripada manusia. Jadi yang pertama kita minta perlindungan kepada Allah yang menciptakan manusia. Yang kedua, Malikin Nas. Tak cukup ke kita minta perlindungan kepada Allah yang menciptakan manusia? Yang ketiga, Malikin Nas. Kita tak baca Malikin Nas, tapi mim ni tidak panjang. Malikin Nas. Sebab kalau dalam bahasa Arab, Maliki tanpa panjang. Maliki bermaksud king. King iaitu raja. Kalau Malik iaitu mim alif. Kita sebut kalau mim alif
lam kaf malik mim panjang, maka itu menunjukkan kepada pemilik. Pemilik ni berbeza dengan raja. Pemilik itu hanya dikhususkan kepada Allah. Maliki yaumiddin. Dalam surah Al-Fatihah. Itu kita panjang. Tapi yang ni kita tak panjang. Kita baca maliki. Maliki itu raja. Raja iaitu apa? Raja kepada siapa? An-nas. Manusia. Raja kepada manusia siapa? Iaitu Allah Ta'ala. Okay. Malikin nas. Raja kepada manusia. Sebab raja kepada manusia ni siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Maka tidak ada raja yang lebih tinggi di alam ini, di dunia ini, melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kita sebutkan Malikil Muluk. Malikil Muluk ni maksudnya raja bagi segala raja, iaitu Allah SWT. Maka ayat yang kedua ini mengukuhkan daripada ayat yang pertama, bukan setakat kita minta perlindungan kepada pemilik manusia, tapi juga kita minta kepada raja kepada manusia. Raja kepada manusia bukan agung Malaysia ni tak. Tapi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, ilahi. Ilahin nas. Dua perkataan juga, ilahi. Maksud ilahi iaitu semua yang disembah. Ilahi. Sebab tu beza di antara perkataan Rob, sebelum saya sebut perkataan Rob pada ayat pertama ni, Rob dengan ilahi. Rob ini menunjukkan kepada Allah itu pemilik, Allah itu pengurus, Allah itu pengurus, pencipta segala makhluk dan segala isi alam dunia ini. Tapi ilah ini menunjukkan kepada Allah itu yang satu-satunya kita sembah, yang kita tunduk, yang kita taati. Maka ilahi maksudnya semua yang disembah, semua yang disembah. Sembah apa? Ilahin nas. Iaitu ilah, iaitu Allah yang disembah oleh manusia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilahi, semua yang disembah oleh manusia. Okey. Yang keempat, min syarri. Min syarri. Kita jumpa tadi perkataan min huruf apa? Huruf jar. Maka selepas dia akan berbaris kas. Kenapa tak kita baca syarri? Kan? Kita tak baca syarra ataupun syarru. Tapi kita baca syarri. Sebab apa? Sebab sebelum dia ada huruf jar. Min daripada syarri. Kita baca sebelum ni iaitu syarri keburukan. Waswasi. Waswasi. Dan sebenarnya kita sebut waswas. Bahasa Arab lah tu. Perkataan waswas. Maksud waswas. Waswas lah. Was-was itu perasaan bisikan. Bisikan yang datang daripada mana? Daripada hati. Was-was. Dalam bahasa Melayu kita sebut was-was, dalam bahasa Arab pun kita sebut was-was, iaitu bisikan. Bisikan tu daripada mana? Al-khannas. Al-khannas. Huruf kha, bukan khaf. Kha. Khannas ni apa? Iaitu yang bersembunyi. Min daripada syarri keburukan. Was-was, bisikan ataupun perasaan was-was bisikan ini di mana? Khannas, yang tersembunyi. Kat mana tempat yang tersembunyi tu? Kan? Keburukan was-was mana yang tersembunyi tu? Dijelaskan pada ayat yang kelima. Allazi. 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 Allazi yang. Allazi yang yuwaswisu. Yuwaswisu. Perkataan was-was tadi. Kan? Perkataannya was-was. Waw, sin, waw, sin. Yang ni disebutkan was-was ini penyakit tersebut yang tersembunyi. Yuwaswisu. Iaitu yang yuwaswisu berbisik. Berbisik dekat mana? Pada. Pada. Tadi kita tengok juga fi adalah salah satu daripada huruf jar. Maka selepas huruf jar ada suduri. Maka huruf ro kat sini berbaris di bawah. Maka suduri ini menunjukkan kepada isim. Kan? Okey, suduri maksudnya apa? Allazi yang yuwaswisu bersembunyi fi
pada sudur. Sudur ini menunjukkan kepada jamak ataupun banyak. Daripada perkataan sad dan ra. Sadrun. Maksud sadrun, ada yang sebut jantung, ada yang sebut hati. Padahal tempat dia sama. Sadrun. Ada yang sebut dada. Tapi yang lebih sesuai adalah hati lah. Hati ataupun jantung. Iaitu sadrun ini, sudur ini banyak ataupun banyak. Kalau sudur, sadrun satu, sudur banyak. Fi sudur pada hati ataupun jantung. Jantung siapa dia? Anas, manusia. Maka tadi kepada ayat yang keempat tadi kita kata min daripada keburukan, was-was yang tersembunyi. Dia tersembunyi dekat mana? Dekat mulut ke? Dekat kepala ke? Tak. Tapi datangnya pada mana? Allazi yang yuwaswisu berbisik fi pada suduri hati anas manusia. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, Allahumma salli alaihi wasallam, iblis ni, syaitan ni dia berbisik pada hati manusia. Sebab daripada hati kita, jantung kita ini dia dekat dengan anggota telinga. Daripada hati kita ni dia akan naik ke otak. Daripada ke otak tersebut dia akan mempengaruhi kepada panca indera yang lain. Panca indera yang lain. Sebab tu orang kalau hati dia tak baik, dia ikut kepada nafsu, dia ikut kepada kata-kata iblis, maka fikiran dia tak ada, dia akan sentiasa melakukan keburukan ataupun jahat. Dia tak rasa bersalah tangan dia mencuri, dia tak rasa bersalah mata dia melihat perkara-perkara yang maksiat, dia tak rasa bersalah kalau telinga dia mendengar perkara-perkara yang tak baik, dia tak rasa bersalah kalau kaki dia berjalan ke tempat pub ke ataupun tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara itu disebabkan apa? Sebab memang disebutkan oleh Allah Taala dalam surah An-Nas ni, iaitu bisikan ini sentiasa datang pada hati manusia dalam keadaan bersembunyi. Tak ada orang boleh dengar. Kan? Dr. Hidayah, kita tak tahu apa bisikan hati dia. Kan? Saya sendiri, anda tak tahu apa bisikan hati saya. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita suka bercakap dengan hati kita. Semuanya bergantung kepada hati. Sebab tu disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW, ada satu gumpal darah dalam diri manusia. Kalau ia baik, baiklah keseluruhan anggota. Kalau ia buruk, maka buruklah segala anggota manusia. Itu disebutkan ala wahwa qalbun. Dalam bahasa Arab kita sebut qalbun, tapi dalam bahasa Melayu kita sebut qulub ataupun kalbun. Kalab, hatilah tu. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, apa beza di antara qalbun dengan sudur? Kan? Qalbun pun jantung ataupun hati. Sudur pun jantung ataupun hati. Sebagian ulama mengatakan, Allah Masya Rahmat, sudur dengan qalbun kita sebut lubuk hati. Kan? Lubuk hati. Lubuk hati tu lebih dalam. Sudur tu luas sikit pada qalbun. Sebab tu hati kita pun dia ada 7 lapisan. Kan 7 lapisan untuk kita cuci hati. Jadi macam mana kita nak menyucikan hati? Dengan kita membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebutkan pada ayat yang ke-5 ini dijelaskan, Allahumma salli ala Muhammad, dijelaskan bahawasanya bisikan ini datang secara tersembunyi. Dia datang dalam keadaan pada di mana tempat tu dia sudurin nas, pada hati manusia. Siapa yang dia berbisik ni? Allah Ta'ala sebut pada ayat terakhir dalam surah An-Nas ini, iaitu minal, iaitu daripada min. Jadi kita sebut juga min adalah huruf jar, maka selepas dia akan berbaris di bawah. Jinnati, kita baca dalam keadaan baris kasrah. Jinnati daripada kalangan jin, min daripada jinnati iaitu jin, wan nas dan juga manusia. Maka disebutkan di sini, rupa-rupanya bisikan itu boleh datang dalam 2 keadaan, 2 orang ataupun 2 jenis makhluk Allah, iaitu daripada mana? Iaitu yang pertama daripada jin dan yang kedua adalah daripada manusia. Sebab itu disebutkan daripada perkataan jin, hebatnya bahasa Arab, hebatnya bahasa Al-Quran, daripada perkataan jin, daripada huruf jim, nun. Jinna ada syaddah kan? Daripada perkataan jim, nun. Itu jin.
Bahasa Melayu kita sebut jin, bahasa Arab kita sebut jin. Daripada perkataan jin juga, daripada perkataan jin juga, jim nun nun kita selalu sebut dalam bahasa Melayu juga janin. Janin kan? Betul tak? Janin pun daripada perkataan jin juga. Apa maksud jin? Jin ni maksudnya benda yang tertutup, benda yang tak nampak. Jadi apa kaitan jin dengan janin? Ya, sebab janin ini kita nampak tak? Kita tak nampak kan? Sebab janin dia duduk di rahim wanita, maka dia ditutup, tak nampak. Dia ditutupi oleh plasenta, ditutupi oleh rahim, ditutupi oleh kulit perut pula. Jadi tak nampak. Melainkan kita pergi scan, kita nampak hanya bayang-bayang. Daripada perkataan jin ini juga, jim nun nun, kita sebut jannah. Kan jannah, syurga. Lah apa kaitan pula jin, lepas tu janin, lepas tu jannah pula. Ya, jannah juga adalah suatu tempat yang tertutup. Kita tak tahu bagaimana rupa dia, melainkan benda tu diciptakan ciri-ciri tanda-tanda dia, gambaran yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Maka jannah ini hanya khusus tertutup, dikhususkan kepada orang-orang yang beriman dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga daripada perkataan jin, kita jumpa jin, janin, jannah, satu lagi majnun. Majnun, apa maksud majnun? Majnun adalah orang gila. Okay, apa kaitan pula majnun ni? Majnun ni maksudnya orang gila. Yalah, orang gila ni dia tertutup di sudut apa? Allah tutup dia, Allah pilih dia tutup di sudut kewarasan akal fikiran. Majnun maksud tertutup. Maka keempat-empat perkataan ni daripada perkataan jin, janin, jannah, majnun, maka keempat-empat ni menunjukkan kepada tertutup. Tapi tertutup dalam erti kata memberi erti tertutup yang berbeza. Jin iaitu tertutup pada pandangan manusia untuk melihat, melainkan atas izin Allah. Janin ditutup, tak nampak rupa dia sebab dia duduk dalam rahim wanita. Jannah kita tak nampak juga dengan mata kasar kita, melainkan apabila kita mati nanti kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk jannah, baru kita akan nampak secara realiti dan jannah. Itu juga majnun, Allah tutup dia punya kewarasan akal fikiran. Maka itu menunjukkan kehebatannya ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan kehebatannya kalam Allah, kita mempelajari bahasa Arab. Maka inilah daripada 6 ayat daripada surah An-Nas. Senang je kan? Banyak perkataan yang diulang-ulang. Okay, sekali lagi saya ulang. Sekali lalu, ayat yang pertama, qul, katakanlah, merujuk kepada siapa? Ya Muhammad wa ummatun Muhammad. Itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad. A'udhu, aku berlindung. Bi, dengan Rabbi, pemilik, iaitu Allah, pemilik, pemberi rezeki, pengurus, bagi siapa? An-Nas, pemilik kepada manusia. Yang kedua, bukan setakat kita berlindung kepada pemilik kepada manusia, tapi juga kita minta perlindungan Malikin Nas, iaitu raja bagi manusia. Sebab itu, walau setinggi mana pun jawatan kita di dunia ini, kalau contoh, mungkin seorang isteri, raja ataupun bos dia adalah suami. Tapi suami mungkin bila kat tempat kerja, bos dia adalah dia punya CEO lah kat tempat kerja. Tetapi apabila kita di Malaysia ataupun di jalan raya, yang bos kita yang paling tinggi adalah polis. Tinggi kepada bos lagi mungkin bos dia. Bos dia siapa tinggi lagi? Paling tinggi adalah kita punya agung. Yang paling tinggi pada agung dan lain yang kita bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menunjukkan iaitu kita minta perlindungan kepada Malikin Nas, iaitu king, iaitu raja bagi manusia. Yang seterusnya juga kita minta perlindungan kepada siapa? Ilahin Nas. Bukan setakat kepada Rabbin Nas, iaitu pemilik kepada manusia, raja kepada manusia, dan kita besarkan lagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Ilahin Nas, iaitu semua yang disembah oleh manusia. Ilahi, semua yang disembah. An-Nas, iaitu manusia. Okey. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 kita menjelaskan bagaimana kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada ayat seterusnya, ayat yang keempat, min syarri. Kita minta perlindungan daripada apa? Min, daripada, syarri, keburukan, waswasi.
Bisikan. Waswasi bisikan. Bisikan yang macam mana? Al-khannas, yang tersembunyi. Kan kalau orang yang kita nampak senang, kita nak marah ke, kita nak tutup mulut dia ke, ataupun kita lari pada dia senang. Tapi benda yang melibatkan tersembunyi, benda yang melibatkan daripada mana lagi? Alladhi, yang yuwaswisu, berbisik fi, pada suduri, hati-hati ataupun jantung-jantung. Siapa dia? Anas, manusia. Iaitu siapa yang duk berbisik-bisik ni? Maka ayat ke-6 menjelaskan minal jinnati, daripada jinnati, jin, dan juga wanas. Dan wa ni maksudnya dan, wan nas, iaitu manusia. Maka jelas menunjukkan ke-6 ayat ini daripada surah An-Nas, kita minta secara khususan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berupa kita minta perlindungan kepada makhluk ataupun kepada manusia itu sendiri. Berbanding dengan surah Al-Falaq, kita lebih meminta kepada Allah pada keadaan waktu pagi, waktu subuh, waktu malam. Ya, bagus soalan yang ditanyakan. Maksudnya surah ini boleh untuk kita minta perlindungan daripada jin dan manusia juga, ya Ustazah? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Saya kongsikan ada tiga peristiwa ataupun 3 cerita. Yang pertama, suatu ketika sahabat Nabi SAW sebut kepada sahabat Nabi yang bernama Uqbah. Wahai Uqbah, kamu nak tahu tak apakah surah yang paling baik dalam Al-Quran? Maka Nabi SAW memberitahu kepada Uqbah surah yang paling terbaik dalam Al-Quran, iaitu Al-Mu'awwidhataini. Apa dia surah tersebut? Iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW juga sebut kepada seorang sahabat, apabila seorang sahabat yang bernama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bernama Jabir. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah surah yang paling mulia dalam Al-Quran? Maka Nabi juga menyebutkan iaitu Al-Mu'awwidhataini, iaitu surah yang kita minta 2 perlindungan, iaitu juga surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Berbalik kepada soalan yang ditanya, ini satu peristiwa, iaitu seorang lelaki yang bernama Labid bin A'sam. Labid bin A'sam ni, dia telah menyihir Nabi. Dalam satu peristiwa, Labid bin A'sam ni ambil rambut Nabi, sehelai rambut Nabi, lepas tu dia simpul rambut Nabi sebanyak 12 kali simpulan, dan dia buang rambut Nabi tersebut ke dalam sumur ataupun telaga yang tak digunakan lagi. Dia baca mentera-mentera tersebut. Maka ketika itu Nabi SAW diturunkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca surah ini, surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Maka memang disarankan dan digalakkan untuk menghindari daripada sihir dan menghindari daripada sebarang keburukan untuk kita mengamalkan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Sebab itu sebahagian ulama juga mengamalkan, hatta saya sendiri secara peribadi pernah dipesan oleh seorang tok guru, dan dia juga adalah perawat perubatan Islam. Dia sebut, ulama pun ada sebut, sebaiknya selepas subuh, kan, insyaAllah kita cuba sama-sama amalkan. Sebaiknya selepas subuh kita baca 3 kali qul huwallah, kan, 3 kali qul huwallah, sekali surah Al-Falaq, sekali surah An-Nas. Lepas tu kalau nak tambah lagi sikit, dan juga sekali ayat kursi sebelum subuh, selepas subuh. Kan, bila kita baca pada waktu subuh, Allah akan jaga kita sampai pada waktu asar. Dan kita baca pula pada waktu asar dan kita sambung, dan Allah akan pelihara kita sehinggalah kita tidur balik. Jadi digalakkan untuk kita amalkan dan istiqamah kita baca surah-surah yang pendek ini, paling tidak sebagai amalan dan juga pendinding di diri. Paling tidak sekurang-kurangnya kalau kita sakit ataupun kita rasa kita mungkinlah kita disihirkan dan sebagainya, takut-takut kalau kita pergi berubat ataupun kita pergi cari bomoh ke perubatan Islam, kadang-kadang kita tak tahu
dari sudut amalan apa yang digunakan. Kan, amalan apa yang digunakan. Paling tidak kita tahu dah, oh surah ni kita faham makna, kita tahu dia punya kaifiat ataupun kelebihan, kita amalkan untuk diri sendiri. Saya nak kongsikan tadi, saya sebutkan dalam surah, dia tanya tadi kan, ni. Okey, was-was tadi, surah An-Nas tadi ayat yang keempat. Min syarril waswasi. Was-was ni apa? Was-was ni bisikan kan. Kita sebut was-was. Was-was ni bisikan. Sebab itu dia ada dua keadaan. Satu perkataan hamasah. Hamasah adalah bacaan ataupun bacaan dalam solat lah terutamanya. Dalam solat kita ada bacaan yang kita baca hanya telinga kita saja dengar, iaitu kita sebut sebagai hamasah. Maksudnya hamasah ni bacaan dalam solat yang hanya didengar oleh telinga kita. Tapi kalau waswasa dalam solat, waswasa bacaan yang boleh didengar oleh telinga orang lain. Contoh bila kita semayangkan, bila kita semayang seorang-seorang ataupun kita semayang berjemaah, kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca derah ke tak? Kalau kita baca derah sehingga dengar oleh orang sebelah, maka ia disebut sebagai waswasa. Was-was. Sebab kita was-was tak yakin kan, betul ke aku baca ni, betul ke aku baca kan, sehingga ke tahap orang sebelah boleh dengar. Tapi kalau kita baca hanya telinga kita boleh dengar, disebut sebagai hamasah. Telinga kita saja kita dengar. Tapi ada juga dalam sembahyang hamasah pun tak, was-was pun tak. Maksudnya boleh tak bunyi langsung. Telinga sendiri pun tak dengar, telinga orang lain pun tak dengar. Sebaik-baiknya dalam solat kita kena hamasah, iaitu kita baca bagi telinga kita dengar. Jangan sampai bagi orang sebelah ataupun orang 2-3 baris kita boleh dengar. Itu agak mengganggu dalam bab solat. Itu dari sudut hukum fiqh solat lah. Tapi perkataan ini hampir sama, iaitu was-was, iaitu bisikan. Jadi itu sedikit perkongsian daripada saya. Mungkin kalau ada pertambahan ataupun perkongsian lain nak tanya, silakan. Kita ada lebih kurang 7 minit ke 6 minit lagi untuk kita habiskan kita punya sesi pada minggu ni, insyaAllah. Okay, jika jelas dan faham, bukan faham, boleh type 7. Boleh type 7 sebagai perkongsian kita pada petang ni. Mu'awwizatain ni bermaksud dua perlindungan. Dua perlindungan. Mu'awwiz daripada perkataan a'udhu. Awaza, lindung. Tadi kita bacakan a'udhu billah, aku berlindung. Mu'awwizatain ni dua perlindungan. Satu perlindungan surah Al-Falaq, kita minta perlindungan pada keadaan, waktu subuh, waktu malam, waktu siang, kan yang lepas kita dah bincang. Surah An-Nas kita minta perlindungan khusus berkenaan, kita minta dari sudut manusia itu sendiri. Okay. Sebab bila dia sebut berkenaan kita minta perlindungan kepada Allah, kita minta perlindungan Allah daripada sikap manusia ataupun sifat yang tak baik pada manusia ni. Kalau contoh kita kata jin, kan, jin kebiasaannya kalau bab sihir-sihir ataupun benda-benda yang tak baik ni, ada situasi yang memang ada setengah jin tu berkenan dekat kita ataupun berkenan dekat orang tu, dia akan bisikkan ataupun dia akan menumpang semudah. Tapi kebanyakannya kan, bukan jin tu suka dekat kita ataupun suka kat orang tu, tapi dia dipaksa ataupun dihantar. Sebab tu manusia dengan jin ni dia boleh berkawan. Kan boleh berkawan. Paling tidak surah An-Nas ini kita minta perlindungan sungguh-sungguh, na'udzubillah min zalik, daripada manusia yang ada sifat jin. Manusia yang sifat jin, iaitu yang berbisik-bisik untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar dan tak baik kepada orang lain, insya-Allah. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua di atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah semua type 7 tu majoritinya. Saya harap apa yang kita bincangkan pada petang ni bermanfaat dan dapat kita guna pakai. Paling tidak kita dapat, satu, kita dapat baca, dapat pahala baca. Yang kedua, kita dapat belajar bahasa Arab harfan biharfin, maksudnya dari satu huruf ke satu huruf yang lain, sebagaimana Allah sebut, sebagaimana Nabi SAW sebut, al-alif wal lam mim, alif wal lam wa mim laisa biharfin walakin al-alif biharfin. Maksudnya kita baca satu persatu di satu huruf pun Allah dah bagi
10 nilai kali ganda. Contoh kul, ada 2 perkataan, huruf qaf, huruf lam. Ganda 20 kali ganda. A'udzu, ada 4 perkataan. Alif, ain, waw, zal, ada 4 perkataan. Kul a'udzu ni dah ada 6. 60 pahala dah. Tu baru kita sebut, kita baca, kan? Kita fahami pula, kita tadabbur pula ayat Al-Quran tersebut. Moga-moga Allah akan bagi kebaikan dan Allah akan bagi kemudahan kepada kita, insya-Allah. Paling tidak kita tak perlu menghafal pun, tapi sebagaimana bahasa Arab sebut at-tikrar yustabbit. Maksudnya apa? Apabila kita mengulang-ulang, maka ia akan melekat, ia akan menetap. Macam tu. Mengulang dia akan menetap. Kan dia akan mengulang-ulang, insya-Allah. Moga-moga perkongsian daripada saya ini akan memberi kebaikan dan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan saya harap kita boleh kongsikan lagi kepada kawan-kawan, kepada adik-adik kita yang lain. Moga-moga kita juga dapat pahala, insya-Allah. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita akhiri perkongsian ilmu kita pada petang ini, insya-Allah, dengan kita sama-sama membaca ataupun menasyidkan doa khatam Quran. Mungkin kita selalu baca kan. Kalau yang ni saya punya anak-anak murid mengaji, dia cukup suka. Bila habis Quran, selalu kita nyanyi lagu apa? Doa khatam Quran ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kehidupan yang baik, kematian yang baik dan tempat kembali yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu permintaan yang terbaik, doa yang terbaik, kejayaan yang terbaik, kehidupan yang terbaik, kematian dan timbangan kebajikan hamba-Mu yang terbaik. Realisasikan keimanan kami yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tinggikan darjat kami, terimalah solat kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kurnia yang Engkau berikan, keampunan yang harus Engkau kurniakan, keselamatan dan kebajikan yang Engkau berikan, dan kemenangan syurga kepada kami, serta keselamatan daripada api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Silakan Naya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah atas perkongsian hari ini. Dan insyaAllah kita dapat banyaklah manfaat daripada apa yang dikongsikan daripada minggu ni, daripada minggu-minggu lepas lagi, insyaAllah. Jadi kita tanpa masa kita sudahilah kita punya kelas pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah As. Okay, terima kasih banyak, Mas. semua.